Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau nak sikit. Dia nak tolak ustaz ke tolak datuk tu? Boleh lah? Oh, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insya-Allah pada pagi ini dalam waktu yang singkat ini insya-Allah kita meneruskan bacaan kita pada kitab Talbisu Iblis. Walaupun insya-Allah selepas daripada ini kita akan ada daurah ruqyah. Maka selain daripada berlindung dengan syaitan pada ruqyah dan juga gangguan dia, maka pada ruqyah syaitan dengan ruqyah untuk berlindung dari syaitan atau berlindung dari gangguan syaitan, kita juga mesti berlindung dari tipu dayanya. Sebab kadang-kadang ada orang yang tidak diganggu pada sudut kesihatannya, tapi diganggu pada sudut kehidupan dan fikirannya, dan ini lebih bahaya dan payah untuk di ruqyah. Sungguh. Sebab kadang-kadang kita kata, saudara, janganlah ni semua ni talbis iblis. Ada orang ni bila sebut talbis iblis, dia anggap orang kata dia iblis. Akhir sekali dia kata, saya bukan iblis, dia yang iblis. Kita kata, sabar, ni semua ni talbisu iblis. Dia kata, saya bukan iblis, dia yang iblis. Dia tak faham maksud talbisu iblis. Yang tu lagi payah di ruqyah daripada orang yang kena sakit. Betul tak? Jadi insya-Allah ni kira meruqyah diri sendiri dengan kefahaman agama, insya-Allah. Malah dia mengganggu amal ibadah dalam rangka menyebabkan amal itu tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi mudah-mudahan bacaan kita terhadap talbisu iblis adalah untuk menyelamatkan diri dari tipu daya iblis. Bagi orang tak faham, talbisu iblis adalah tipu daya iblis. Tak ada siapa pun nak panggil orang tu iblis, cuma nak mengingatkan dia dengan tipu daya iblis. Talbis tu adalah tipu daya. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan baca sambungan talbisu iblis atas ahli ibadah dalam perkara haji. Talbisu iblis atas ahli ibadah dalam perkara haji. Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan, seseorang menggugurkan kewajipan haji dengan melaksanakan sekali, kemudian dia kembali berhaji tanpa keredaan orang tuanya, ini merupakan perbuatan yang tidak benar. Sedang wajib haji ni sekali, haji kali kedua dah sunat. Di saat dia nak melakukan benda sunat, berbakti kepada kedua ibu bapa adalah wajib, maka dia mendahulukan kedua ibu bapanya daripada haji yang sunat. Kalau ibu bapa dia memerlukan dia pada saat itu, maka itu lebih diutamakan hatta pada jihad fi sabilillah. Kan hadis yang masyhur Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki datang kepadanya, ubai'uka 'alal hijrati wal jihad. Aku berbai'ah kepada Nabi untuk hijrah dan juga jihad. Nabi kata, ibu bapa kamu masih hidup lagi ke tak? Dia kata, hidup masih lagi. Fa fihima fajahid. Maka dalam urusan keduanya itu berjihadlah, sampai mendahulukan berbakti kepada kedua ibu bapa lebih dari jihad. Apatah lagi haji yang sunat. Tapi talbisu iblis terhadap mereka, kadang-kadang dinampakkan haji itu baik sehingga mereka mengabaikan banyak perkara lagi. Ada lagi seseorang yang berhaji dalam keadaan masih menanggung hutang, atau dia harus mengembalikan hak orang yang dizaliminya.
Kadang dia juga berangkat ke tanah suci kota Mekah dan Madinah hanya untuk jalan-jalan, berangkat haji dengan wang syubhat. Bahkan ada yang pergi haji dengan harapan dipanggil Pak Haji saat bertemu dengan orang lain. Jadi semua ni talbis, tipu daya iblis. Mereka ini majoritinya mengabaikan kewajipan manasik yang tetap harus dikerjakan selama di perjalanan, seperti bersuci dan salat. Mereka berkumpul di Kaabah dengan hati yang penuh dosa dan batin yang kotor. Iblis memperlihatkan bentuk ibadah haji pada mereka, tapi mengaburkan hakikatnya sehingga membuat tertipu. Padahal yang dituju ibadah haji ini tidak lain mendekatkan diri kepada Allah dengan hati, bukan dengan tubuh, dan hal tersebut dapat terwujud dengan aktiviti takwa. Jadi pergi haji kena tipu ke iblis. Selama duduk di wukuf di Arafah tu tak apa. Asal duduk di Arafah tu okey dah tu. Betul lah kita kata sah. Mulut ni jangan kira kata labbaik Allahumma labbaik, aku sahut seruanmu ya Allah, aku sahut seruanmu ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik, aku datang ya Allah, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Innal hamda, segala puji, segala nikmat, segala kekerajaan milikmu ya Allah. La syarika lak, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Mulut ni diulang je perkataan tersebut, tapi hatinya tidak menyahut panggilan Allah. Kita tengok di Arafah, trend beberapa tahun kebelakangan ini, saya tengok trend haji, oleh kerana mungkin zaman ni makin lama makin akhir lah. Dulu kalau kita nak tengok orang isap rokok di Mekah ni payah nak tengok orang isap rokok di Mekah. Sekarang ni terang-terangan dia berani isap rokok. Hatta di Arafah, waktu kita wukuf di Arafah, kemuncak waktu wukuf tu, waktu zuhur, bermula waktu wukuf, ada lagi orang duduk tepi tanda, duduk isap rokok di padang Arafah. Jadi mereka lupa, mulut je kata kami datang kepadamu ya Allah, tapi mereka sebenarnya tidak mempersiapkan dirinya untuk menyahut panggilan Allah. Setengahnya bersikap remeh dalam urusan bersuci dan juga salat. Padahal dalam keadaan itu sepatutnya dia ni jadi tetamu Allah, dia tinggalkan dunia dia, semua benda. Pakaian dia berjahit dia tinggal, wangi-wangian dia tinggal, mahkota yang menutup kepala dia tinggal, perhiasan-perhiasan lagi yang lain dia tinggal. Nak pakai kasut pun tak boleh. Bawa 2 helai pakaian, kemudian selipar dalam keadaan kepala tak tertutup, maka mereka kata labbaik Allahumma labbaik. Patutnya mereka menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Lalu apa saja Allah kata, itulah yang dia nak buat. Tapi nak nidak dalam ihram di padang Arafah, hari haji terbesar, mereka isap rokok di padang Arafah. Sebahagiannya bergaduh, sebahagiannya maki hamun, sedang mereka berada dalam haji. Berapa banyak manusia, yakni orang Muslim yang berangkat ke Mekah, tapi tujuan sebenarnya hanya memperbanyakkan jumlah ibadat haji yang pernah dilakukan olehnya agar boleh dia berseru, aku sudah wukuf 20 kali. Maknanya 20 tahun dah buat. Dia tertipu dengan banyaknya jumlah haji, tetapi hatinya tidak sebagaimana orang yang buat haji. Berapa banyak orang yang menetap dekat dengan Kaabah pada kurun waktu yang lama, tetapi dia sama sekali tidak boleh membersihkan hatinya. Terkadang tujuannya tinggal di kota suci Mekah adalah untuk mendapat futuh. Futuh ni maknanya nampak kasyaf. Futuh dia panggil.
Nampak sesuatu, tak payah mengaji pun dapat ilmu. Jadi futuh ni biasa kadang-kadang atau seperti ini berasal dari syaitan. Dia tak buat amal belah mana tapi dapat futuh. Adapun orang saleh, mereka mendapatkan ilham atau mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla yang bukan wahyu lah. Wahyu ni hanya pada para nabi. Terkadang juga tujuannya supaya dapat mengkhabarkan, pada hari ini sudah 20 tahun aku tinggal dekat Masjidil Haram. Tidak jarang aku melihat, kata Ibnul Jauzi, di jalur ni maknanya jalan, di jalan menuju kota Mekah, seorang yang akan melaksanakan ibadat haji dalam perjalanan pergi Mekah ni, namun tidak segan memukul rakan-rakannya, mempersempitkan jalan mereka hanya kerana berebut air. Padahal semua kan nak pergi menuju Allah. Sebab tu soal hidayah ni, Allahu Akbar, bukan mudah. Soal satu hati tu nak duduk dekat dengan Allah Azza wa Jalla dan dia rasa tenang di dalamnya. Berapa ramai orang yang masuk dalam solat dengan perasaan cepat nak keluar. Berapa ramai orang masuk dalam ibadat haji dengan perasaan cepat nak tahallul, nak keluar daripada ibadat haji, nak selesaikan haji. Sebab apa? Mereka tak rasa senang duduk dalam ihram. Sebahagian orang ifrat, dia rasa senang dengan ihram. Sebab apa? Sebab dalam ihram dia rasa dia lebih dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Bila orang sembang-sembang, dia pun, aku ni tak boleh pasal aku dalam ihram. Bila orang pergi waktu buat ni duk balas apa, tak apalah. Bila wasak-wasak, aku dalam ihram. Dia rasa tenang bila berada dalam ihram. Dia rasa selesa. Sebab apa? Dia rasa dalam ihram itu lebih dekat dia dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi ada manusia dah, kalau boleh secepat mungkin nak buka ihram, bukan kerana nak selesaikan ibadat haji supaya dapat pahala ke apa, tak senang mereka dalam ihram. Sebahagian yang siapa duduk Mekah nak balik, ialah kalau balik kerana kerja tu lain. Ni sebab tak tahan duduk Mekah tak selesa. Melainkan kalau dia ada kerja lain, dah. Jadi kadang-kadang mereka pergi menuju Allah dalam keadaan mereka tak tahu apa sebenarnya mereka sedang buat. Sedang mereka berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi mereka nak keluar daripadanya. Jadi sampai kadang-kadang dalam masalah berebut air, mereka bertengkar, bergaduh, bertolak-tolak, sampai peringkat menyakiti saudara-saudaranya hanya kena bab air, hanya kerana beberapa faktor. Tapi sebenarnya kan, cerita Ibnul Jauzi tulis ni, hanya kerana berebut air sampai ke hari ni pun ada lagi berebut ni. Tiap-tiap masa, tiap-tiap zaman, berebut ni ada je. Berebut tempat tidur, berebut kemah, berebut tandas, ada je. Tahun lepas lah, tahun 1438 Hijrah tu, antara haji yang kita tahu, semua tahu, viral dalam Facebook pun, cerita pasal apa, jemaah haji terlalu sempit kemah di Mina, sampai ada terpaksa tidur di luar kemah. Sebab apa? Jumlah bilangan jemaah yang ramai. Biasanya kita dapat 30,000 atau kita dekat-dekat 40,000, ni lebih daripada tu. Maka jumlah yang ramai tak dapat menampung. Oh, masa tu kan, Masya Allah, kalau nak minta kona sikit, boleh tak saya nak tidur sikit? Ada setengahnya bagi, ada setengah juga pergi cari tempat lain ni, tak sini pun sempit dah. Betul lah sempit dah, tapi berbanding orang tu tak ada tempat nak duduk, nak letak belakang pun tak ada. Sebenarnya saat itu Allah sedang menguji untuk apa kita datang di Mina. Ujian itu senantiasa hadir. Gila dengan package mahal kau, gila package murah kau, gila dengan apa pun, ujian pasti akan hadir.
Sebab Allah suka menguji hambanya yang beriman. Malah kalau dia pergi selesa, saya tak ada apa, pergi Mekah elok je, dia kena fikir balik, apakah Allah Azza wa Jalla tak sudi mengujinya? Okey, di saat dia tidak menerima ujian dari Allah, dia kena tanya, Allah ni tak sudi uji aku ni apa? Apakah sebab dia ni tidak ada nilai di sisi Allah, ataupun kenapa? Atau sebenarnya dia sudah diuji, cuma pada dia ujian tersebut dia boleh manage, dan dia kata Alhamdulillah. Tapi kita nak sebut bahawa haji ni daripada dulu sampailah sekarang tetap ada ujian dia. Kalau kita ni, kalau kepala kita kan semua nak ideal belakang, buat jumrah merontan nak yang paling baik, khemah yang paling baik, bas yang paling baik, tu yang paling baik, perkhidmatan paling baik. Tapi kita kena ingat bahawa di saat haji kita adalah tetamu Allah. Allah nak tengok kita ni nak tuju siapa sebenarnya, nak dapat kesenangan ke nak menuju Allah. Tak salah ambil yang mahal tu, bukan kita kata salah dah, tapi dia saat kita ambil yang mahal tu, maksud kita untuk menuju Allah tu jangan sampai terkurang. Okey. Iblis menipu para ahli ibadah yang berangkat haji itu serta sehingga mereka meninggalkan solat. La ilaha illallah. Ada pergi haji tapi dalam bab solat tertinggal. Biasanya bila? Kadang-kadang waktu balik atas kapal terbang, balik kapal terbang tidur. Nantilah kita qada. Ada hak main qada, padahal dia baru saja lepas haji atau umrah. Tipuan iblis membuat sebahagian mereka mengada-ada sesuatu dalam manasik yang bukan dari amalan haji. Jadi pergi kerana Allah tapi buat amalan yang tidak disuruh oleh Allah. Aku melihat, kata Ibnul Jauzi, sekelompok orang membuat-buat amalan, mereka-reka amalan saat sedang berihram, iaitu mereka membuka satu pundak, satu bahu lah, berjemur di bawah terik matahari berhari-hari sehingga kulit mereka berubah gelap dan kepala mereka menjadi bengkak. Mereka menjadikannya perhiasan di depan orang. Makna perhiasan tu, dia nak tunjuk kepada orang bahawa bahu dia hitam sebab duduk di bawah terik matahari. Padahal yang buka bahu ni bila? Waktu tawaf je buka bahu. Waktu wukuf tak kena buka bahu. Waktu tawaf je buka bahu kanan. Tapi dia buka bahu kanan, langsung nampak terbakarnya kesan dia. Kadang-kadang ada juga begini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang lelaki sedang tawaf di Kaabah dengan berpegangan pada tambang atau benda lainnya. Melihat itu, baginda lantas memotongnya. Ibnul Jauzi lantas menegaskan bahawa hadis ini melarang seorang muslim berbuat bid'ah dalam agama meskipun niatnya untuk beribadah. Jadi itu kemungkinan talbis antara yang paling besar lah. Pergi ke Mekah, tempat yang paling asal Islam di situ, tapi dia tak nak ambil Islam yang asal. Dia kata macam-macam lah. Bukan masalah mazhab ke tu ke ni dah, pergi ke tempat asal Islam. Kalau tak nak ikut apa yang orang ajar, tak baca apa kata Nabi SAW. Ibadat Nabi tu macam mana, haji Nabi tu macam mana. Jangan sampai ada yang pergi ke Telaga Ja'ranah menganggap air Telaga Ja'ranah lebih aula daripada Telaga Zamzam. Pergi ke Ja'ranah ziarah, siapa Ja'ranah tanya mana Telaga Ja'ranah, apa ada kata Telaga Ja'ranah ni boleh mengubat sihir. Saya kata, kamu ni kalau duduk Ja'ranah, cari Telaga Ja'ranah boleh kira kamu datang daripada Mekah, daripada sisi Kaabah, ada air Zamzam, boleh ambil berbotol-botol.
tiba-tiba kamu pergi datang, mari Ja'ranah, cari air telaga Ja'ranah, padahal telaga Zam-Zam lebih aula dan afdal. Tapi talbis. Banyak benda lah jemaah-jemaah haji ni kena review balik. Soal penghayatan ibadah, soal ibadah tu sendiri, dalam soal zikir, dalam soal amalan-amalan yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terasa ada kurang, kena pergi lagi sekali. Kalau rasa ada kurang, pergi sekali, tapi kena tunggulah. Kalau boleh pergi, ahlan wa sahlan. Sunat tu tak ada masalah. Mudah-mudahan haji tu sah. Cuma kita nak penghayatan dia. Kita tak kata haji terbatal, tidak. Gugurlah haji tu, kefarduan haji tu sudah pun terlaksana. Cuma mungkin iblis nak mengurangi pahalanya, ataupun dalam bab kemabruran haji itu tercela. Okey. Tambah pula zaman lah ni, zaman apa? Haji selfie. Pergi duduk mana pun selfie. Depan Kaabah ni sekejap lagi nak tawaf, ambil gambar. Duduk di Safa Marwah, selfie. Setengah lah ni saya tengok dengan stick tu, stick kamera tu. Tawaf pegang stick, sa'i pegang stick. La ilaha illallah. Ajaib. Syaitan duk tipu hidup-hidup. Pegang stick tawaf, pegang stick sa'i. Mu nak agak apa? Kamu sedang berada di hadapan Allah. Kita nak tunjuk kepada Allah, bukan nak tunjuk kepada manusia. Akhirnya kemabruran itu tercela. Ramalan ni macam-macam ni, dengan kameranya, dengan tempat tinggalnya, dengan ujian Allah Azza wa Jalla kepada manusia. Jadi tambah lagi dengan rekaan-rekaan amal ibadah yang pelik-pelik. Mari duduk Mekah ni tak pergi semayang di Masjidil Haram, duduk semayang tempat dia, kemudian apa tak pergi sebab macam-macam. Tak nak menyertai jemaah kaum muslimin, buat semayang kelompok dia saja. Kalau kerana jauh tu tak apalah, tapi kerana maksud dia memang niat tak pergi. Dan nak buat sebab apa? Nak buat majlis-majlis yang dia dah buat sebelum ni. Buat majlis tu, buat majlis ni, macam-macam. Padahal kita pergi ni tempat asalnya Islam. Islam turun situ. Cuba tanya gak waktu dia turun tu macam mana? Yang mana Allah Ta'ala sebut waktu tu al-yawma akmaltu lakum di Arafah. Hari duk wukuf di Arafah adalah harinya Allah Ta'ala turunkan ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Patutnya berfikir tentang ayat tu. Maknanya Islam yang sempurna ialah Islam yang waktu saat ayat tu turun. Waktu saat ayat tu turun, itulah dia ayat Islam yang sempurna. Macam mana amalan Nabi pada waktu tu, itulah Islam yang sempurna. Macam mana yang Nabi ajar kepada para sahabat waktu tu, itulah Islam yang sempurna. Hari di mana dia digazetkan oleh Allah. Jadi dia adalah manhaj mutakamil. Apa maksud manhaj mutakamil? Ataupun satu metod yang menyeluruh dalam kehidupan. Dia bukan sijil cok mohon, sekali dapat cok halal okey lah, siapa bila-bila pun cok halal situ lah. Dah, Islam adalah cara hidup. Selama cara hidup kita sama dengan hari yang diturunkan ayat tersebut, maka dapatlah kita kesempurnaan Islam. Tapi kalau kita hanya bawa nama Islam, tidak bawa ataupun tidak bawa pembawakan penghayatan Islam sebagaimana yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam mana kita nak dakwa dia dia adalah Islam yang agama Islam yang paling sempurna? Mungkin sempurna pada kitab dan ajarannya, tapi tidak pada amalan kita. Jadi sebab tu kembali kita pergi ke Mekah ni, antara lain tujuannya adalah untuk kembali ke tempat turunnya wahyu, untuk kita berfikir bahawa di sinilah tempat asalnya Islam, dan di sinilah kita nak ambil amalan dari apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Baik, yang seterusnya, talbisu iblis, tipu daya iblis atas ahli ibadah dalam perkara tawakal. Iblis mengelabui seorang yang mengaku bertawakal dengan mendorong mereka agar berpergian tanpa berbekal. Mereka mengira amal ini adalah hakikat tawakal, padahal mereka benar-benar keliru memahaminya. Seorang berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal, aku ingin berangkat ke Mekah dengan penuh tawakal tanpa membawa bekal. Imam Ahmad menjawab, berangkatlah tanpa rombongan. Kalau gitu tak lagi rombongan, lagi sendiri seorang. Dia kata apa? Tidak, tetap bersama rombongan. Jadi bererti jika demikian sebenarnya kamu sedang bertawakal dengan bekalan orang lain. Sebenarnya bukan tawakal, dia tupai orang. Dia nak pergi haji, dia tak bawa bekal. Pasal apa tak bawa bekal? Pasal tawakal. Tawakalnya ada lah tu rezeki nanti insya-Allah kat sana. Jawab di Imam Ahmad, kalau gitu kisah lagi sendiri ya, tak payah pergi dengan rombongan. Dia kata tak boleh pergi dengan rombongan. Pasal apa? Pasal rombongan ada bawa bekal lah. Jadi kalau dia tak ada bekal, dia boleh tumpan bekal rombongan dia. Jadi Imam Ahmad kata, kalau gitu sebenarnya kamu bukan bertawakal kepada Allah, kamu bertawakal kepada bekal rombongan kamu. Jadi zahirnya nampak seperti tawakal, tapi sebenarnya tidak. Ada juga lagu tu ni. Lama Imam Ahmad dah soalan ni ada dah ni. Zaman kita ni alhamdulillah lah, bayar belaka dah tabah haji. Ada pakej suku lekat dah, ada makanan berapa kali sehari apa semua sekali bak makanan, alhamdulillah. Tak bawa duit pun selesai bayar belaka dah sini. Insya-Allah bekalan tak ada. Cuma kena tahan makan lah. Orang lain makan nasi kambing, kita pun tengok. Bekal ada juga, cuma bekal. Ada bekal pun bekal. Serunding daging, kicap. Itu bekal lah. Sampai sana mula-mula pakar tak bagi, takut habis. Akhir lepas wukufnya tinggal banyak dekat Arafah tu, pakar tinggal. Siapa nak ni bawa balik. Kita hak jo kumpul ya Allah Akbar, nak tinggal di Arafah saya. Padahal dia nak makan lagi Mekah, cuma dia kat haji ni di Mina tu kira habis. Itu orang kita lah. Talbisu iblis atas para pejuang atau perang, yakni mujahidin. Ibnul Jauzi berkata, iblis mengelabui banyak orang yang mendorong mereka pergi berjihad, padahal niat mereka sebenarnya untuk membanggakan diri serta riak, supaya dikatakan si fulan seorang pejuang perang, atau dialu-alukan si fulan pemberani, atau tujuannya adalah mencari harta rampasan perang. Sungguh setiap amal itu bergantung pada niat kita. Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu bertutur atau menyatakan, seorang lelaki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana menurut karya engkau perihal lelaki yang berperang demi keberanian, berperang kerana fanatisme ataupun asabiyah, dan fanatik ni mana asabiyah dan juga berperang agar bisa riak, atau itu kerana nak tunjuk kepada orang. Siapakah dari mereka yang berperang di jalan Allah? Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, sesiapa yang berperang demi meninggikan kalimah Allah, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berjihad demi meninggikan kalimah Allah, maka sungguh dia berada di jalan Allah. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, janganlah kamu katakan si fulan mati syahid atau si fulan telah gugur sebagai syahid, kerana boleh jadi jihadnya demi memperolehi harta rampasan perang, atau untuk mencari nama, atau dia berperang agar reputasinya diketahui khalayak. Allahu Akbar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengutarakan, manusia pertama yang dihakimi pada hari kiamat ada 3 golongan. Hadis ni masyhur. Hadis yang masyhur, yang panjang. Awwalun nas yuqda
Yaumal qiyamah. 3 golongan yang dihitung oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Mereka yang pertama sekali dipanggil orang yang gugur di medan perang. Rajulun ustushhida, matinya di medan perang. Dia dihadapkan kepada Allah, diperkenalkan nikmat-nikmat yang Allah bagi. Dia pun kenal, mengaku, ya aku dapat nikmat ni. Nikmat semua Allah bagi kat dia, dia mengaku belaka. Ya. Lalu Allah Ta'ala tanya dia, apa yang kamu buat dengan nikmat yang aku bagi? Dia pun jawab, aku berjihad di jalanmu ya Allah sampai mati terbunuh. Lalu Allah berfirman, kamu dusta, kamu tipu. Sebenarnya kamu berperang untuk dikatakan hero, pemberani. Kemudian dia, dan telah dikatakan untukmu itu, Allah dah panggil dah kamu dulu hero, dapatlah apa yang kamu nak. Maka hari ni tak ada. Hari ni kamu sudah dapat apa yang kamu nak di dunia. Hari ni dah tak ada. Diperintahkan kepada para malaikat untuk menyeret lelaki ini, kemudian dihumbankan ke dalam neraka. Datang pula seorang yang kedua, seorang yang mempelajari Al-Quran, mempelajari ilmu dan Al-Quran. Panggil juga begitu, sebut nikmat-nikmat, mengaku. Lalu Allah Ta'ala tanya, apa yang kamu buat dengan nikmat aku? Dia kata, aku belajar ilmu dan mengajarkannya. Aku juga baca Al-Quran kerana Allah. Tapi Allah Ta'ala kata, kamu dusta. Kamu buat supaya orang kata kamu alim. Kamu baca Quran supaya dikatakan kamu qari. Maka dulu orang dah kata dah yang kamu nak tu. Hari ni tak ada dah di sisi Allah. Dia ambil, diseret dengan wajahnya, kemudian dihumbankan ke dalam neraka. Orang ketiga begitu juga, seorang yang dilapangkan hidupnya, yakni Allah bagi harta yang banyak. Allah panggil dia, kemudian Allah bentangkan nikmat-nikmat harta yang Allah bagi. Dia mengaku semua yang Allah bagi kat dia. Soalan Allah, apa yang kamu buat? Tengok soalan ni, dia berbangkit dengan apa yang kita dapat. Makin banyak kita dapat, makin banyak soalan. Atau makin banyak kita dapat, makin besar tanggungjawab. Okey? Dia banyak harta. Allah Ta'ala tanya, apa yang kamu buat dengan harta aku bagi? Dia kata, aku membiarkan, aku tidak tinggalkan pun satu jalan melainkan aku infak. Ada je ruang untuk infak, aku infak. Ada je ruang, infak. Keranamu, kerana Allah. Allah Ta'ala kata, kamu dusta. Sebenarnya kamu infak supaya dikatakan kamu ni dermawan. Akhirnya sudah pun kamu dapat, hari ni tak ada apa-apa. Allah memerintahkan para malaikat agar menyeretnya dalam keadaan terlungkup wajahnya sehingga dia dicampakkan ke dalam api neraka. Iblis ni dia tipu situ je, cukup dah bagi dia. Padahal amalan-amalan yang dibentangkan depan kita ni, dalam hadis ni Nabi sebut, adalah amalan-amalan yang istimewa, antara amalan yang utama. Apa dia? Jihad fi sabilillah. Apa dia? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Apa dia? Orang yang infak fi sabilillah, pahala berganda-ganda. Semua ni amalan-amalan besar belaka. Amalan yang dikira sebagai kemuncak amalan, antara amalan utama dalam Islam. Tapi bila datang talbisu iblis, dia tipu, twist, sikit je dia twist. Di saat kamu beramal, cuk, dia masukkan. Seorang tu pun, kadang-kadang dia mari. Benda-benda macam ni kadang-kadang dia datang. Saat kita akad takbir Allahu Akbar, lah dia mari. Orang tengok aku solat ni. Saat kita bagi infak, kadang-kadang kita bagi tu, lah dia datang. Aku bagi banyak. Kadang-kadang dia datang. Tapi selama kita tahu dia adalah talbisu iblis, maka kita berlindunglah dengan Allah. Ya Allah, ampunkanlah aku pada apa yang aku tak mampu nak menahannya. Kita tolak minta istighfar kepada Allah, lepas tu jangan duk fikir. Serahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita juga mesti tahu bahawa dalam beramal
talbis iblis pasti datang, walaupun pada orang yang alim, walaupun pada orang yang qari, walaupun orang yang dermawan, walaupun orang yang berjihad fi sabilillah. Waktu kita ni kalau boleh doa kepada Allah, ya Allah tolonglah jaga hati kami, walaupun amalan tak banyak, mudah-mudahan yang sedikit itu diterima. Nak banding dengan yang banyak tapi tidak diterima Allah, gitu ya. Kita nak selamat daripada talbisu iblis, tipu daya iblis. Yang seterusnya, talbisu iblis atas ahli ibadah dalam hal ghanimah. Ghanimah bermaksud harta rampasan perang. Iblis mengelabui para mujahid tatkala mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang, sehingga mereka mengambil sesuatu dari harta tersebut yang tidak halal baginya. Tidak halal baginya untuk diambil terdahulu. Dia perang ni, harta ghanimah macam mana? Kumpulkan dulu harta tersebut, nanti setelah habis perang barulah dibagi-bagi oleh ketua ataupun panglima atau ketua negara mengikut bahagian masing-masing. Kalau banyak, banyaklah. Kalau sikit, sikitlah. Dan setiap orang ada bahagian-bahagian dia masing-masing mengikut kadar yang telah disepakati. Cuma kadang-kadang dia dapat sesuatu, dia kata ni tak apalah, tak bernilai pun tak apa, kita ambil terus lah, boleh poket. Itu dia panggil mengambil sesuatu yang halal, yang patutnya dia boleh ambil. Ni bukan merompak ni tuan-tuan. Kalau istilah merompak lain. Harta ghanimah dalam perang memang boleh ambil, cuma ambil mesti dikembalikan kepada kaum muslimin dulu, baru dia bagi. Yang ni tak ada apa-apa pun ambil kat dia dulu. Harta ghanimah. Kadang-kadang harta ghanimah ni menjadi rebutan sebab dia tak ada tuan. Bila harta awam, bila harta tak ada tuan ni dikira harta awam. Bila tak ada harta awam, tak ada seorang, tak ada individu yang nak mendakwa itu milik dia. Jadi selama tak ada individu yang mendakwa, dia akan jadi mudah ditipu. Tak ada orang nak tuntut ni, bukan milik siapa-siapa, milik awam, tak ada nama siapa. Harta kerajaan. Bila harta kerajaan, kalau kita ambil pun tak apa, kita ambil dengan kerajaan, jangan ambil dengan orang, dia kata. Duit kerajaan tak apa. Ya ke tak apa? Kerajaan. Hak dia nak ambil itu cerita dia. Tapi hak kita nak ambil sebab kita akan kena tanya. Kalau andai atau apa Nabi SAW kata, hatta dia ambil harta kamu, hatta dia pukul kamu, taat kepada pemerintah. Sebab apa? Sebab kita akan ditanya hak kita, dia akan ditanya hak dia. Dah kita memanglah kalau tak bayar kena saman. Contohlah, kena tu kena ni, macam-macam. Tak apa, kita sami'na wa ata'na. Soal dia pun nak ambil ke tak boleh ambil, itu urusan dia dengan Allah. Pandai-pandailah jawab dengan Allah. Setiap individu akan ditanya tentang amalan dia. Kalau kita pula buat zalim, kita pula ambil, kita pula tu, akhir sekali kita pun akan ditanya. Sebab tu dalam buat kezaliman ni, biarlah orang buat zalim, kita jangan kita buat zalim ke orang. Kita bukan minta kezaliman tu datang pada kita, tidak. Tapi dari sudut hikmahnya, kalau kita berbuat zalim kepada orang, kalau orang buat zalim kepada kita, akhirat nanti kita boleh tuntut. Tapi kalau kita buat zalim kepada orang, kita akan jadi pihak yang dituntut. Plaintiff ke defendant, jadi pendakwa ke ataupun yang dibela. Kalau kita yang dizalimi, kita akan mendakwa di hari akhirat. Tapi kalau kita menzalimi, kita yang akan didakwa. Situasi terpulang masing-masing.
Jadi pada harta ghanimah, walaupun pada harta asalnya boleh ambil, tapi prosesnya mesti dikembalikan kepada Baitul Mal Muslimin, kemudian dibahagi, ataupun dibahagi kepada pemimpin, kemudian baru dibagi. Sehingga Nabi SAW, okey, dalam apa yang disebutkan dari As-Sahihain, dinukilkan dalam As-Sahihain dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia menceritakan, ketika kami pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Khaybar, lalu Allah memberikan kemenangan kepada kami. Kami tidak mendapat harta rampasan perang berupa emas dan perak pada saat itu, tapi berupa peralatan, makanan dan pakaian. Kemudian kami pergi ke lembah. Pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama seorang hamba lelakinya. Pada waktu kami tiba di tempat persinggahan, khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdiri hendak melepaskan pelana beliau. Namun sebilah anak panah kena dan membunuhnya. Matilah dia. Spontan kami kata, selamat baginya, dia telah mati syahid ya Rasulullah. Ini dalam perang Khaybar. Bila sahabat tu kena, sahabat lain pun kata syahid dah dia, selamatlah bagi dia syahid. Namun Nabi SAW bersabda, tidak, demi Allah yang jiwa Muhammad di tangannya, sesungguhnya jubah yang dia gelapkannya itu, makna dia ambil satu baju yang dia ambil dari rampasan perang yang tidak dibagi kepada kaum muslimin, dia ambil dulu. Nabi kata jubah yang dia gelapkan akan membakar dirinya di neraka. Dia mengambilnya pada perang Khaybar pada waktu harta rampasan perang belum dibahagikan. Padahal orang ni patutnya mati syahid. Yang menghalang dia daripada kemuliaan syuhada itu apa dia? Satu jubah saja. Satu jubah yang dia gelapkan sebelum dibahagikan. Mendengar sabda itu, orang-orang pun mula ketakutan. Seorang lelaki pun datang bawa satu atau dua selipar sandal. Lalu dia kata, dia datang hantar balik kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ambil ni pada perang Khaybar. Kenapa mereka ambil masa tu? Sebab mereka anggap semua ni benda remeh je, kecil. Selipar kalau tak ambil pun orang tinggal gitu je. Kalau kira lah, kalau tak ada orang ambil pun tinggal. Tapi selama kamu ambil sebagai rampasan perang, kena kembalikan kepada kepimpinan, barulah dibahagikan selepas tu. Kalau dia tinggal, tak apa, tak ada orang ambil situ, tinggal dia situ. Dia berkata, ni kalau orang tak ambil pun dia tinggal dah. Dari sudut hukum harta rampasan perang. Tapi kalau luqatah lain cerita. Luqatah benda-benda memang orang tinggal, orang, kalau benda orang tercicit lain, orang tu ambil mesti diiklankan. Ada pun benda-benda yang sudah dimaklumi tempat pembuangan sampah, nak kutip ambil lah. Atau memang siapa situ memang tinggal lakad dah, habis orang tak nak dah apa semua sekali, maka orang pergi ambil. Sebab tuan dia pun memang dia niat dia nak tinggal dah, siapa-siapa nak ambil boleh. Tu pulang lah. Tapi sekarang ni isu rampasan perang, bila ambil dalam keadaan rampasan perang, walaupun selipar, dia bawa 2 selipar. Lalu Nabi SAW, Nabi kata itu adalah satu selipar dari api neraka atau 2 selipar dari api neraka. Terkadang seorang mujahid sudah tahu pengharaman tersebut, namun pada saat melihat harta rampasan perang yang melimpah ruah di hadapan matanya, dia tidak dapat menahan diri dari mengambilnya. Dalam keadaan lain boleh jadi kerana dia menyangka bahawa jihad yang dilakukannya dapat melindungi dari hukuman akibat perbuatan tersebut.
Di sini terlihat jelaslah sejauh mana pengaruh keimanan dan ilmu terhadap pribadi muslim. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita berhenti setakat tu pada hari ini. Dan nanti kita akan sambung pada pertemuan kita yang akan datang pada talbis iblis atas ahli ibadah yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hak dia. Atau hak dia pun kezaliman dia akan ditunaikan oleh Kristo. Dia nak meringan kepada Allah. Semua orang akan dapat keaminan. Hak dia dengan Allah kalau hak dia dengan manusia. Binatang dengan binatang dapat. Kalau kita buat dagang kamu datang Sama. Bukan dia aneh lah. Orang masuk neraka kan sudah pusing. kalau jaga kucing pun kami tak hak dia. Ada kucing pukul dia dah balik ke rumah. Sebab dia kucing tak ada amalan kebaikan. Ada tahu tak? Jadi umur ni Ada harus tanya soalan. pusing gomong. Yang kata pusing bila? Tak ada hal. Dan style. Mungkin ayat ke arah sana. Dia terjemah ada beberapa penerbit macam tu. Nas atas sana.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni bukan daurah ruqyah ni. Ni ada orang tanya soalan sambil-sambil kita tunggu ustaz datang. Nak jawab sini supaya mungkin ada yang dapat istifadah jugalah. Soalannya berkaitan dengan bab al-luqatah. Apa hukum seorang mendapati sesuatu harta di jalanan? Seperti barang ke, jaket ke, ataupun duit ke, apa saja yang dikira sebagai nilai harta. Benda yang dijumpa ini ada 3 keadaan. Keadaan pertama, benda yang tak ada nilai di sisi manusia, seperti tali ataupun sekeping roti, ataupun benda-benda yang mungkin tak ada nilai. Orang tengok tu, orang kata memang kalau bagi kat tuan dia pun tuan dia kata ambil lah, tak ada apa pun. Contoh gitulah seolah-olahnya benda-benda seperti yang tak ada nilai. Fahadha yamlikuhu akhidhuhu wa yantafi'u bihi bila ta'rif. Yang ni seorang tu boleh ambil tanpa mengembalikan kepada, tanpa mengiklankannya. Tapi kalau tuan dia mari minta, ambil lah, bagilah pada dia balik. Cuma boleh ambil dan boleh guna. Satu, dengan syarat benda ni tak ada nilai, benda yang tidak bernilai. Keadaan kedua, benda yang dikira selamat dari bahaya, benda yang kira selamat dari bahaya, sehingga kalau kita tinggalkan begitu pun tidak rosak, dan sampai satu hari nanti tuan dia boleh ambil balik. Okey, seperti binatang-binatang besar, unta, kuda, lembu, yang selamat daripada binatang-binatang kecil, dan dia boleh hidup sendiri.
Dia boleh makan pokok, dia boleh, kalau kita jumpa tengah-tengah hutan, dia boleh hidup dah, tinggalkan, tak payah ambil. Wala yamlikuhu akhidhu, dia begitu haram untuk diambil, dan tidak perlu diiklankan. Tuan dia cari nanti dia jumpa, ambil lah barang-barang begitu. Termasuk hukumnya benda-benda macam ni ialah benda-benda yang besar, yang mana tidak rosak ataupun tidak boleh diangkat dan dialih. Keadaan kedua, seperti qidir dakhmah, puyuk-puyuk besar, orang akak berpayah, dia duduk situ lah, tuan dia kemari, dia ambil. Bila dia nak mari, wallahu alam. Tapi kalau ditinggalkan situ, selamat. Kategori yang ketiga, kebanyakan harta yang mana ditinggal, dibiarkan akan rosak atau dicuri atau diambil. Seperti kambing, kalau binatang, ayam, mudah orang gigi ambil, bawa balik rumah. Okey. Ataupun seperti benda-benda yang lain, yang dari sudut kita, duit ke, pakaian, handphone dan sebagainya. Jenis yang ketiga ni ada tiga keadaan. Yang pertama, kalau dia adalah haiwan yang dimakan. Kalau dia haiwan yang boleh dimakan dan kita takut rosak, yang pertama, kalau kita nak ambil, kita boleh makan, ataupun kita ambil, kita pergi jual sebab kita takut dia rosak, ataupun dia bila dijual, diambil harta hasil jualan dan kita simpan. Sebab kita, kalau kita simpan lama-lama, rosak. Jadi bila kita jual, orang boleh guna manfaat, kita hanya ambil duit tersebut, pegang nilai dia. Cuma sebelum apa-apa, kita kena tahu detail keadaan benda tu, supaya nanti kalau tuan dia tanya, kita tahu sifat dia macam mana. Dan bila sama betul dengan sifat yang tuan dia bagi tahu, maka kita kembalikan duit tadi kepada tuan dia. Yang ketiga, kita simpan dan kita jaga dia. Kalau benda tu terlibat dengan modal, kita beli rumput kat dia, kita beli siapa dia berkembang biak, tiba-tiba tuan dia mari, maka dikembalikan hak dia dan yang biak daripada dia. Cuma kita boleh tuntut harta yang kita gunakan untuk jaga barang dia. Okey, itu yang melibatkan biak dan sebagainya. Adapun yang ketiga, yang kedua, yang kita rasa rosak tadi, yang boleh dimakan satu, yang boleh rosak dua, yang ketiga seperti yang tidak rosak atau tidak boleh, yang tidak boleh dimakan, seperti apa, duit, handphone zaman kita lah, bekas-bekas berharga. Maka yang ni dia boleh ambil, ataupun dia wajib menjaga amanah tersebut dan mengiklankannya di tempat-tempat umum. Kaedahnya macam mana? Yang pertama, kelayakan dia nak ambil. Orang yang mampu ambil, dia mampu jaga amanah, dia ambil. Kalau dia tak mampu, tak payah ambil, biarkan di situ. Sehingga datang orang yang boleh ambil, yang layak untuk ambil, baru dia ambil. Mana di saat dia nak ambil, dia kena tengok kemampuannya. Apa dia kemampuan dia? Kemampuan untuk jaga barang tersebut dan kemampuan untuk mengiklankan barang tersebut. Sebab dia hak orang Islam, hak orang, bukan hak kita. Kita ambil, tujuan dia tak nak dia rosak dan tak nak dia diambil orang yang tidak amanah. Kalau dia ada kelayakan tu, ambil, simpanlah dia. Kemudian
dia kena iklankannya selama setahun. Iklankan dia selama 1 tahun. Sehingga ada satu hadis, seorang lelaki tanya Nabi SAW tentang barang yang dia jumpa daripada emas dan perak. Nabi SAW kata, kenalilah barang tersebut, bekasnya, saiznya, sifat-sifat dia lah. Kemudian iklankannya setahun. Kalau dia fa'ilam, kalau tak ada orang mengaku, maka gunalah dia, dan hendaklah dia dikira harta jagaan di sisi kamu, sehingga apabila seorang datang mengaku barang dia walaupun selepas tahun, kembalikanlah kepada tuan dia. Hanya dibenarkan guna selepas 1 tahun. Kemudian jadi ringkas kita berdasarkan beberapa yang kita sebut tadi, kaedah-kaedah dalam harta yang kita jumpa ni. Yang pertama, apabila seorang menemui satu barang, hendaklah dia melihat dirinya layak ataupun tidak mengambil barang tersebut. Kelayakan itu berdasarkan amanah dalam menjaga barang itu, dan yang kedua, kemampuan untuk mengiklankannya dan mencari tuan barang tersebut. Kita bukan ambil sebagai harta rampasan perang dah. Oh, aku jumpa, boleh ambil dah. Kita ambil kerana amanah ni barang orang, aku nak cari tuan dia. Boleh? Itu asasnya. Yang kedua, bila dia ambil, dia kena tengok betul-betul sifat barang tersebut. Okey? Sifat barang tersebut, macam mana saiz dia, warna dia, supaya kalau ada dia nak iklankan, dia tahu atas sifat apa. Yang ketiga, bila dia temui barang-barang berharga begitu yang tidak rosak, yang bukanlah untuk dimakan, maka dia kena iklankannya selama setahun. Minggu pertama setiap hari. Minggu pertama setiap hari kena iklan, dan selepas itu pada minggu seterusnya setiap minggu. Setiap minggu. Wa yaqulu fit ta'rif mathalan, dan dia kata siapa yang hilang sesuatu begini dan begitu, hendaklah jumpa dengan saya. Dan tempat iklan mestilah di tempat orang ramai. Okey, di pasar-pasar, di depan masjid waktu orang datang solat, tapi jangan iklan di dalam masjid, kerana masjid tidak dibina untuk iklan barang hilang. Sehingga Nabi SAW bersabda, siapa yang dengar seorang lelaki cari barang hilang dalam masjid, maka hendaklah kalian berkata, semoga Allah tidak jumpakan balik barang tersebut. Sebab masjid tidak dibina untuk tujuan itu. Nak iklan di luar masjid. Siapa ada jumpa barang hilang ataupun siapa ada barang hilang, di luar, di pintu masjid. Jangan ambil spekar dalam masjid lepas solat, Assalamualaikum, siapa ada hilang sekian-sekian, jumpa saya lepas ni. Sebenarnya Nabi kata masjid tidak dibina untuk itu. Okey. Kemudian ataupun dia pergi tanya, siapa ada barang, jumpa barang saya hilang dalam masjid, dia tanya. Maka Nabi kata, kalau orang kata gitu, semoga Allah tak jumpakan barang dia. Adapun pihak masjid, kalau dia jumpa, tampal notis di luar daripada, ada papan kenyataan masjid kan, siapa hilang di segini-gini-gini, lost and found, sila jumpa dengan pegawai masjid. Itu lain, di luar, tak di papan kenyataan, jangan diiklan dalam masjid. Yang keempat, apabila datang orang yang boleh menceritakan sifat-sifatnya secara detail,
maka wajiblah dia mengembalikan barang tersebut kepada tuannya. Tetapi mesti ditentukan sifat itu supaya dia tidak menyerahkannya kepada orang yang salah, kerana dia pada saat itu adalah pemegang amanah. Okay? Kalau orang tu bagi tahu, asal ngakunya nak bagi, jangan. Sebab kita ambil tu kerana amanah, maka amanah kita menjaga barang tersebut untuk tidak diserahkan kepada bukan pemiliknya. Tanya dia dulu dan sebagainya, selidiki. Sebab dah kita ambil, kita nak tanggung amanah tersebut. Jangan diserahkan kepada orang yang bukan pemiliknya. Jadi kena cek diri kita tu layak ke tidak. Kalau layak, ambil. Kalau tak layak, jangan ambil, biarlah. Yang kelima, apabila tuannya tak datang selepas setahun. Apabila tak datang tuannya setelah setahun diiklankan, maka jadilah harta tersebut milik orang yang menemui. Selepas setahun diiklankan, tanya tak ada, tanya tak ada, maka jadilah miliknya. Namun di saat jadi milik dia juga, mesti dia ingat sifat barang tersebut, kerana sekiranya setelah setahun tiba-tiba ada orang mari ngaku barang dia guna dah, dia guna dah barang tersebut, tak ada dah. Tiba-tiba mari orang kata tu sebenarnya barang saya tahun lepas, 2 tahun lepas, 10 tahun lepas. Contohnya lah, bila orang tengok cek ada orang iklan dulu, saya tak tahu iklan ni, saya tak tengok pun iklan ni. Rupa-rupanya selepas 2 tahun baru terbaca dalam status Facebook, ada orang iklan rupanya barang saya ni. Pergi jumpa balik tuan, tuan dia kata tak ada dah, saya guna muka setahun tak ada dah. Di saat itu apa status dia? Okay, dia boleh guna, hak jumpa tu selepas tahun dia boleh guna. Tapi sekiranya ada tuan dia datang balik selepas 2-3 tahun atau lebih, lakin yajibu alaihi qabla at-tasarrufu fiha dhabt sifatiha bihaitsu law jaa sahibuha fi ayyi waqtin, tiba-tiba datang tuan dia bagi tahu sifat ciri sama seperti yang kita jumpa, okey, raddaha alaihi in kanat mawjudah. Kalau barang tu masih lagi ada walaupun kita guna, kembalikan kepada tuan dia. Kita dah guna dah lepas tahun, tiba-tiba lepas tahun tuan dia mari, kembalikan. Ataupun kita dah guna sampai habis dah, yang kita tahu nilai dia berapa, okey. Kalau ada nilai dia, maka bagilah nilai tersebut kepada tuan dia. Lianna milkuhu laha mura'a yazulu bimaji'i sahibiha, kerana pemilikan orang yang menjumpainya hilang di saat tuannya datang. Bila tuan dia datang, maka hak pemilikan tersebut akan hilang. Selama tuan dia tak ada, milik dia. Tapi kalau tuan dia balik, maka dia tetap jadi hak milik tuan dia. Okey, maka itulah keadaannya bila kita jumpa barang yang ada nilai dan berharga di tengah jalan atau di mana-mana yang kita jumpai. Boleh guna selepas tahun, jadi milik kita selama tuan dia belum ada. Tapi kalau tuan dia balik dengan sifat ciri betul 100%, maka, tapi jangan pula orang tu nak pergi ngaku bila tengok iklan dia pergi, tu lagi besar musibah. Kadang-kadang balah malam saya cerita dengan orang Pakistan, dia kata dekat sana kadang-kadang ni tengah naik bas ni, cantik payung tu, minta payung je. Tengok cantik tengah hisap rokok, dia pun tengah-tengah hisap rokok, dia cucuh rokok dia dekat payung. Lepas tu siapa nak turun, kawan tu minta payung, apa dia? Mari payung. Payungmu? Ni payung aku. Bila tanya-tanya, orang tanya, apa tanda payung? Payung aku biasa, tak ada apa. Apa tanda payung? Aku cucuh rokok kat dia.
Padahal baru tak ada. Ada jenis gitu, yang ni berat lah. Yang ni terang-terang dah ambil barang orang. Sebab dalam Islam hifzul mal termaksud dari maslahat yang dijaga dalam agama, menjaga harta. Mari dah. Mari dah. Siapa dah? Jadi itu berkaitan dengan harta yang kita jumpa luqatah tadi. Mudah-mudahan dia memberi sedikit pencerahan kepada kita, dipetik dari kitab Al-Mulakhas Fiqhi karangan Syekh Salih bin Fauzan. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.